Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita wilayah edisi Ahad 23 Oktober 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Alif Ashraf Kamanur, berikut paparan utama petang ini. Peruntukan besar untuk Sabah menerusi bajet 2023 perlu diteruskan. Masalah air cetek di Terminal Feri Kuala Perlis, JPS selesai lakukan kajian. Juga lihat langsung dari Sabah, Sarawak dan Kedah mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Saudara, peruntukan besar RM6.3 bilion untuk Sabah yang dibentangkan dalam bajet 2023 perlu diteruskan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata begitu juga RM180 juta melibatkan pembangunan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela yang ketika ini pada tahap 87.5% siap. Seperti di Kimanis, Perdana Menteri menjelaskan projek naik taraf Jalan Bukit Manggis dan pembinaan Masjid Kedua Pekan Bonggawan bernilai RM131 juta juga bakal memberi manfaat kepada puluhan penduduk di kawasan berkenaan. Masjid kita luluskan berjumlah RM4 juta. Jalan yang dipohon oleh MOH 20 km, RM127 juta. Beliau berucap dalam majlis perasmian program Gelombang Biru Barisan Nasional Zon 3 dan gimik pelancaran projek naik taraf Jalan Bukit Manggis dan projek pembinaan Masjid Kedua Pekan Bonggawan di Kimanis. Pelancaran Gelombang Biru Barisan Nasional Zon 3 melibatkan Parlimen Kimanis, Sipitang, Beaufort dan papar itu disempurnakan pengurusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Perdana Menteri berkata solidariti antara parti khususnya Gabungan Rakyat Sabah GRS dan BN memainkan peranan penting bagi memastikan kemenangan dalam pilihan raya umum kali ke-15. Undi adalah hak asasi rakyat yang merangkumi hak untuk bersuara, berpolitik dan berpersatuan. Justru pensyarah kanan Kolej Universiti Politek Mara, Dr. Sharifah Syaira Syekh menyarankan setiap individu perlu menggunakan hak tersebut sebagai cara meraihkan sistem demokrasi negara. Dan ada juga negara yang dia menyekat rakyatnya daripada bersuara pun kerana mereka mempunyai kepimpinan kuku besi. Ya, oleh itu, raihkanlah hak kita. Alhamdulillah setakat ini pilihan raya kita adalah berkala dengan baik, iaitu 4 hingga 5 tahun, dan kita juga ada usaha-usaha yang telah dijalankan oleh SPR dalam menambah baik dan juga menjadikan sistem pilihan raya kita ini berterusan dan telus dan adil, insya-Allah. Jadi gunakanlah. Beliau ditemui selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Baik, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS selesai melakukan kajian jangka masa panjang terhadap masalah air cetek di Terminal Feri Penumpang Kuala Perlis. Hasil kajian telah diserahkan kepada peringkat tertinggi Jabatan Laut serta Kementerian Pengangkutan dan kini sedang dalam fasa penelitian. Ikuti laporan disediakan Muhammad Najib Masyur. Lebih 60% kerja-kerja pengerukan lumpur di Terminal Feri Kuala Perlis kini kiat dilaksanakan bagi mengatasi masalah perairan cetek akibat mendapan lumpur tebal. Ia bagaimanapun dijangka siap pada Februari 2023. Kajian daripada JPS melalui peruntukan MOT telah disiapkan
Sekarang ni dalam peringkat penelitian pengurusan tertinggi Jabatan Laut dan Kementerian Pengangkutan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Lembaga Pembangunan Langkawi Lada Ahmad Fuad Ani Elias Abdul Ghani berkata, kerja-kerja pengerukan itu akan membantu merancangkan lagi kemasukan pelancong ke Langkawi apabila ia selesai. Proses dilaksanakan dengan kekuatan 4 jentera pengaut yang melibatkan kawasan sejauh 8.8 km dari terminal feri. Usaha-usaha sebegini dibuat bagi memastikan risiko tersebut kalaupun tidak dapat dihapuskan akan dapat dikurangkan sehingga bukan setakat pada penghujung tahun ini, pihak LADA juga melihat sehingga tahun depan, awal musim pelancongan awal tahun depan, sehinggalah ke event kita yang tersohorlah 2023. Kerja-kerja pengerukan itu dibahagikan kepada 7 blok utama yang mana pada masa ini telah memasuki pengerukan di blok yang keempat. Situasi air cetek seperti yang anda dapat saksikan pada ketika ini adalah fenomena biasa yang sering berlaku pada sebelah pagi dan petang di Terminal Feri Penumpang Kuala Perlis. Walau bagaimanapun, pihak berwajib kini sedang melaksanakan pengerukan di alur air bagi memastikan pergerakan feri penumpang dari Kuala Perlis ke Langkawi akan sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa. Muhammad Najib Mazhur, RTM. Baik, fokus negeri di bawah Bayu, pusat pengumpulan dan pengeksportan farma yang pertama di Sabah diwujudkan. Perinciannya kita bersama Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan, Ijam. Ya, Alif. Pusat Pengumpulan dan Pengeksportan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma yang pertama di Sabah diwujudkan di Taman Perindustrian Kota Kinabalu, KKIP. Dengan kos 1.5 juta ringgit, pusat yang dijadual beroperasi pertengahan tahun 2023 itu akan menempatkan tapak kontena dan bilik sejuk penyimpanan hasil sebelum dibungkus dan dihantar ke Semenanjung, Malaysia. Dengan adanya pusat ini digabungkan dengan pusat pemprosesan buah-buahan yang telah pun siap di KKIP, ia akan merupakan satu one-stop center. Buah-buahan daripada Sabah ni akan dibuat minimally process, dan juga salah satu elemen yang penting di situ ialah kita memproses durian kampung menjadi paste durian. Beliau ditemui media dalam program Semarak Tani at Telupit. Dalam pada itu, pusat pengumpulan hasil tani sedia ada di Kampung Wonot Telupit akan dinaik taraf untuk membolehkan usahawan menghantar bekalan hasil pertanian selain menempatkan 20 usahawan sedia ada di pusat berkenaan. Dalam pada itu, Farma komited untuk terus membangunkan rantaian pemasaran pertanian di daerah Telupit melalui projek pembangunan antaranya penubuhan Pasar Tamu Telupit serta pusat pengumpulan ladang dan gerai buah-buahan segar di daerah itu. Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata inisiatif tersebut akan memberi manfaat kepada rakyat Telupit sekaligus membangunkan sektor pertanian daerah itu. Jadi Farma akan terus memainkan peranan. Beberapa pusat pasar tamu telah didirikan dan dalam perancangan akan didirikan tahun depan ini. Dan saya telah minta agar sebuah pusat pasar tamu akan didirikan di pekan daerah Telupit ini bagi kemudahan pengusaha-pengusaha pertanian di kawasan ini.
Beliau ditemui media selepas merasmikan program Semarak Tani 2022 peringkat daerah Telupit. Dengan adanya kehadiran agensi kerajaan seperti FAMA yang menyediakan collection center, pengumpulan dan pembelian produk pertanian ini, maka senanglah orang-orang kampung untuk menjual pertanian mereka. Ini satu yang sangat baik dan dialu-alukan, dan sudah tentu kami berterima kasih kepada agensi kerajaan kerana ini akan memacu kepada pendapatan per kapita isi rumah bagi penduduk luar bandar yang rata-rata mengusahakan tanah mereka. Sehingga September 2022, Mafi melalui FAMA berjaya mencatat nilai jualan 1.564 bilion ringgit dan membangunkan 2,250 pembangunan outlet melibatkan 55,572 usahawan di seluruh negara. Sejumlah RM400,000 diagihkan kepada 200 usahawan belia sekitar kawasan Inanam, Kota Kinabalu melalui dana Skim Jaya Usahawan Belia Sabah Syabas di bawah selian Kementerian Belia dan Sukan Sabah bertujuan memacu gerakan pembangunan ekonomi serta pengukuhan potensi belia di negeri ini. Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan Sabah, Datuk Mansur Asun berkata ia merupakan inisiatif kerajaan negeri yang telah diumumkan tahun lepas dengan peruntukan 10 juta ringgit untuk diagihkan kepada pemohon belia berusia 40 tahun ke bawah. Setakat ini 5.6 juta ringgit telah diagihkan kepada usahawan belia yang membuat permohonan. Di seluruh Sabah, kita sudah agihkan di Tenem, di Tawau, Inanam dan beberapa tempatlah Tuaran pun sudah dijalankan. Dalam kajian kita lah, ramai sebenarnya belia-belia ini bukan saja mendapat dana ataupun mendapat peruntukan ataupun bantuan daripada Kementerian Belia dan Sukan. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Penyerahan Dana Syabas di Inanam. Of course, we cannot deny yang dulu tu semasa COVID, a lot of perniagaan terjejas. Saya amat banggalah melihat apa yang kebanyakan penerima dana pagi ini adalah merupakan datangnya daripada belia-belia wanis, usahawan yang kecil dan sederhana. Di pihak Majlis Belia Sabah, kami akan terus membantu Kementerian Belia dan Sukan untuk mengeluarkan apa-apa inisiatif-inisiatif di peringkat kerajaan negeri, dan kita minta juga bantu kepada persatuan-persatuan usahawan muda. So, since ada yang bantuan macam ini, bantuan daripada kerajaan, so syukurlah. So mungkin daripada dana tu mungkin dapat suntik balik, beli barang-barang, kasih cover balik, so at least dia dapat membantu sedikitlah. Saya rasa memang peluang yang baiklah untuk saya melabur dalam home base business saya. Mungkin boleh membantu membesarkanlah ataupun meluaskanlah. Untuk mengekalkan warga emas produktif, berdaya saing dan sejahtera, pelbagai inisiatif telah dilakukan kerajaan termasuk memperluas penubuhan pusat aktiviti warga emas Pawe bagi memberi ruang dan peluang kepada warga emas untuk melakukan aktiviti dan terus berada dalam komuniti. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahelmi Yahya berkata kerajaan turut menyediakan pelbagai bantuan termasuk rumah warga tua bagi memastikan kebajikan golongan ini sentiasa terjaga. Kerajaan Negeri Sabah melalui Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Negeri Sabah memang mempunyai 3 rumah warga emas yang ada di Tawau, Sandakan dan juga Kinarut. Dan sebuah lagi masih dalam pembinaan iaitu rumah warga emas berbayar di Inanam yang dijangka siap pada tahun 2022. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Makan Malam Selingkar Kasih Atok Nenek sempena Hari Warga Emas Peringkat Negeri Sabah 2022. Tambah Datuk Syahelmi, program intergenerasi juga perlu diberi fokus agar dapat membina golongan anak muda yang menghormati, prihatin dan bertanggungjawab terhadap golongan warga emas. Dalam majlis ini, kira-kira 500 ahli pawe daripada 14 kawasan seluruh Sabah. Semangat Keluarga Malaysia Teguh Bersama diterjemah Kelab Kebajikan dan Sosial Jabatan Buruh Sabah Keseru melalui program Hari Sukan Negara serta Hari Keluarga Keseru Jabatan Tenaga Kerja Sabah JTK di Kota Kinabalu. Program disambut meriah lebih 400 kaki tangan JTK.
Pengerusi Keseru yang juga Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan JTK Sabah, Osman Abdullah optimis konsep program seumpama membawa manfaat secara holistik. Aktiviti begini juga perlu dibuat liputan kerana dengan ini kita dapat mengeratkan silaturahim. Kita membuat prasangka yang tidak baik, kita ketepikan. Kan jangan ada perasaan yang tidak baik terhadap kita kerana kita diberi satu tugas amanah oleh kerajaan sebagai anggota Perkhidmatan Am. Tapi bersukan jangan lupa. Jadi kita ada orang bilang balance. Beliau ditemui selepas program tersebut di Kota Kinabalu. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah untuk hari ini. Dan berita seterusnya kembali bersama dengan Alif di Angkasa Puri. Alif, silakan. Ya, terima kasih Ijam. Baik, sekarang kita ikuti pula laporan cuaca semasa bersama Pegawai Met Malaysia Khairutunisa Syamsuddin. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat. Baiklah, pada ketika ini, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengemas kini ramalan cuaca signifikan yang mana berdasarkan analisis model Met Malaysia dan juga model-model antarabangsa, penumpuan angin yang sedang berlaku di Semenanjung, Utara Sarawak dan juga Barat Sabah dijangka berlanjutan sehingga ke penghujung bulan ini. Dan keadaan ini berpotensi menyebabkan pembentukan awan ribut petir yang boleh membawa hujan lebat dan juga angin kencang pada sebelah petang hingga ke awal malam di kebanyakan negeri di Semenanjung, Utara Negeri Sarawak, Barat Negeri Sabah serta wilayah Persekutuan Labuan. Oleh itu, orang awam diminta untuk sentiasa berwaspada bagi sebarang kemungkinan bencana yang boleh berlaku. Baiklah, kita beralih kepada paparan imej satelit bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dapat diperhatikan kelompok awan aktif membawa hujan serta ribut petir dilihat lebih menyeluruh di hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia. Yang mana keadaan ini juga memberi kesan keadaan cuaca yang mendung di negeri Perlis, Pulau Pinang dan juga Kedah. Dan keadaan hujan serta ribut petir yang berlaku di Semenanjung ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan hujan serta ribut petir dilihat sedang berlaku di hampir ke semua bahagian di kedua-dua buah negeri dan juga dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Perlu diingatkan keadaan hujan serta ribut petir ini boleh menyebabkan banjir kilat terutamanya bagi kawasan-kawasan yang berkedudukan rendah. Bila sekian sahaja informasi cuaca buat kali ini, jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Saya Khairutunisa Syamsuddin. Assalamualaikum. Baik, kita ke Sarawak dan antara fokus dari Bumi Kenyalang ialah pelepasan 5 hari kepada penuntut universiti untuk mengundi pada pilihan raya umum ke-15. Perinciannya kita bersama Vanessa Mirin. Silakan Vanessa. Ya, Alif, pelepasan 5 hari bagi penuntut universiti menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi mulai 17 November depan pada pilihan raya umum ke-15 disambut baik di negeri ini. Untuk itu, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kerajaan akan mencari mekanisme untuk membantu penuntut dari Sarawak dan Semenanjung yang berhasrat pulang ke kawasan masing-masing.
Datuk Seri Fadilah memberitahu pihaknya sedang mengadakan perbincangan bersama 3 buah syarikat penerbangan tempatan termasuk Malaysia Airlines, AirAsia dan Malindo Air. Perbincangan ini bagi mencari kaedah menurunkan kadar tiket bagi tempoh tertentu sahaja. Kita kena juga melihat dari segi sudut perundangan. Sama ada boleh atau tidak kalau kita nak membiayai dan sebagainya. Sebab kadang-kadang ada sekatan dari segi perundangan sebab election kalau kita membiayai takut disalah tafsirkan sebagai rasuah. Datuk Seri Fadilah bercakap kepada pemberita selepas majlis sambutan Maulidur Rasul di Kampung Masjid Kuching. Dalam pada itu, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof mendedahkan setakat September lepas kemajuan pembinaan Hospital Petrajaya kini mencapai 20.5% siap berbanding 18.2% pada jadual asal. Khususnya Hospital Petrajaya, malangnya kontraktor telah ditamatkan oleh kajian PH dulu. Kita sudah pun melantik kontraktor penyiap yang baru. Setakat ini mereka mendahului jadual. Tambahnya, meskipun Hospital Sri Aman telah beroperasi sepenuhnya, namun keperluan Hospital Petrajaya amat kritikal bagi menampung keperluan penduduk di sekitar kawasan Kuching dan Samarahan. Ini kerana hospital terbabit akan menawarkan khidmat pakar yang lebih ramai. Genap setahun lepas pada 23 Oktober, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri telah melawat tapak hospital terbabit dan memberi tempoh 27 bulan untuk disiapkan. Jika mengikut perkiraan tempoh terbabit, kontraktor berbaki kurang 15 bulan lagi untuk menyiapkan hospital berkenaan. Syarikat penerbangan dijangka menambah jadual penerbangan bagi membolehkan pengundi luar Sarawak untuk balik mengundi pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 November depan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu ia berikutan aduan yang diterima pihaknya ekoran harga tambang yang tinggi dalam tempoh PRU15 sehingga menyukarkan mereka untuk balik mengundi terutama penuntut Institut Pengajian Tinggi. Ujar Datuk Seri Abdul Karim, syarikat penerbangan berkemungkinan akan berbuat demikian dalam tempoh sebelum dan selepas tarikh undi dan menurunkan harga tambang pada tahap minima bagi memudahkan masyarakat untuk balik dan mengundi. Ujarnya, kerajaan negeri juga telah membuat keputusan tidak memberi subsidi kepada pengundi luar untuk pulang ke Sarawak kerana ia boleh melanggar akta di bawah pilihan raya. Katanya, mereka digalakkan untuk pulang dan mengundi namun boleh mengundi melalui pos sekiranya tidak dapat balik atas sebab-sebab tertentu. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas upacara Flag of Dragon Challenge di Kampung Beliong Semarahan yang disertai lebih 100 orang peserta. Acara sukan lasak yang turut mendapat penyertaan dari Semenanjung, Romania dan Filipina itu menawarkan 5 kategori dan hadiah keseluruhan berjumlah lebih RM40,000. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Karim turut memuji penganjuran Bintang P. Ramlee Kebangsaan 2022 yang diadakan malam tadi di Stadium Perpaduan Kuching dan menyifatkan penganjuran tersebut mampu membawa nama Sarawak ke peringkat kebangsaan. Katanya, beliau banyak menerima pujian daripada orang luar berkaitan penganjuran pertandingan tersebut. Malam tadi, peserta Zon Utara Muhammad Amir Rezul, Maula Abdul Aziz dan Nur Nazatul Farahin Muhammad Hussein dinobatkan sebagai juara. Sementara peserta Zon Selatan dan Zon Sarawak masing-masing tempat kedua dan ketiga. Jabatan Tenaga Kerja JTK Sarawak terus mengambil langkah serius dalam memberi pendedahan kepada orang ramai tentang isu buruh paksa atau forced labour dalam kalangan pekerja tempatan. Pengarahnya Awang Raduan Awang Omar berucap demikian pada program kesedaran hak pekerja dan isu buruh paksa yang diadakan di Kampung Darul Islam Belimbing, Padawan. Beliau memberitahu ini terutama dalam memastikan masyarakat negeri ini sentiasa berwaspada dalam memilih pekerjaan dan sebelum menerima sebarang tawaran kerja. Pada program itu turut diadakan ceramah tentang fungsi-fungsi JTK Sarawak, hak-hak pekerja di bawah Undang-Undang Buruh, penggajian pekerja Sarawak di luar negara, selain penggajian buruh paksa dan buruh kanak-kanak. Seramai 150 penduduk kampung dan majikan-majikan yang beroperasi di sekitar kawasan Padawan menyertai program tersebut.
Program Kelipan Seni Sibu FM mendapat sambutan yang menggalakkan dengan pelibatan bakat anak muda tempatan daripada pelbagai bangsa di Sibu. Penerbit program tersebut, Iskandar Joni, berkata selain berhibur, program tersebut bertujuan untuk mendekatkan RTM dengan pendengar Sibu FM selain mengetengahkan bakat anak seni di Sibu. Untuk mempamerkan, mempromosikan bakat mereka masing-masing untuk diketengahkan kepada pendengar-pendengar dan juga yang mengenali artis-artis kita. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Sibu. Turut diadakan pameran daripada agensi kerajaan dan persatuan bukan kerajaan bagi menyebar luas perkhidmatan untuk manfaat pendengar dan penduduk setempat. Antara yang terlibat sama adalah Persatuan Melanau Sibu, Pustaka Cawangan Sibu, Majlis Luar Bandar Sibu dan Kelab Sape Sibu. Siaran ulangan program tersebut akan disiarkan menerusi saluran radio Sibu FM pada 29 Oktober ini. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Ya, terima kasih Vanessa. Baik saudara, berita wilayah berehat seketika dan kita kembali selepas ini. Baik, kerancakan sambutan Deepavali tidak menjejaskan rakyat negeri Kedah untuk mendapatkan barangan keperluan harian. Laporan penuh kita bersama Siti Zaidah Osman. Silakan. Ya, orang ramai di negeri ini yang berdepan masalah untuk mendapatkan bekalan telur ayam diminta membuat aduan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HAP Kedah ia bagi membolehkan tindakan lanjut diambil. Bagaimanapun, pengerusi Jawatankuasa Penerangan, Komunikasi dan Multimedia Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Romani Wan Salim berkata, setakat ini bekalan telur ayam mencukupi bagi menampung permintaan semasa, terutama sambutan Deepavali. Saya berkeyakinan kalau tak mencukupi, belum maklum pada kita balik, insya-Allah pihak Kementerian, pihak penguatkuasa dan juga pihak Kementerian Hal Ehwal Pengguna Negeri Kedah sentiasa prihatinlah terhadap rakyat untuk menghadapi sebarang kemungkinan, insya-Allah sentiasa mencukupi. Itu makna komitmen kita. Beliau ditemui selepas melakukan pemantauan bekalan barangan keperluan harian di sebuah pasaraya di Sungai Petani. Ia bersempena pelancaran skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Deepavali 2022 yang dilaksanakan bermula 20 Oktober sehingga 26 Oktober ini. 6 peserta akan mewakili Zon Semenanjung pada pertandingan akhir Bintang Kecil 2022 yang akan berlangsung di Sarawak Disember ini. Kesemua peserta berkenaan antara 12 yang berentak malam tadi pada pertandingan yang berlangsung di Alor. Peserta yang berjaya membawa pulang wang tunai RM2,000 manakala sagu hati bernilai RM500. Antara yang berjaya, peserta Bukan Melayu Kesha mendendangkan lagu Siti Nurhaliza Nirmala. Saya berasa amat gembira dan bangga kerana dapat menyampaikan lagu saya dengan baik. Selagi nanti akan seterusnya ke peringkat Sarawak. Dah ready ke? Dah bersedia? Sedia. Turut layak Nur Farina Farha 11 tahun dengan dendangan lagu Ernie Zakri iaitu Ku Bersuara. Saya sungguh berterima kasih kepada penerbit saya, keluarga saya, semua orang yang sokong saya. Dulu first saya mula menyanyi, saya belajar kat rumah, tapi bila makin meningkat umur, saya pergi ke kelas vokal. Perasaan saya gembira lah, amat gembira. Dapat terpilih pergi ke Sarawak. Rasa macam jangka tak dapat? Tak jangka pun dapat nombor 2. Preparation dah dekat sebulan ke. 3 lagi yang berjaya ialah Lu Zihui dari Mutiara FM, Adam Syahmi Muhammad Faizul Hafiz, Pahang FM dan Putri Ainul Farisha Zuraimi, Perlis FM. Pertandingan diadili Komposer Azmir, penyanyi Wani Hasrita dan Ketua Juri Rumadi Muhammad Ramli. Hadiah disampaikan Exco Negeri Datuk Romani Wan Salin. Program turut dihiburkan dengan persembahan penyanyi Wani Hasrita dan Afiq Syazwan.
Program keusahawanan wanita atau Women Biz Entrepreneurship yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah mampu mengubah taraf kehidupan wanita luar bandar. Program yang bermula sejak Februari tahun ini dengan kos bantuan sebanyak RM500,000 telah memberi impak besar kepada peserta terutama dalam bidang kecantikan dan penjagaan diri kaum hawa. Pengurus Besar Kedah Datuk Kamarudin Abdul Akib berkata program tersebut memberi peluang kepada kelompok wanita yang menunjukkan kesungguhan untuk bergiat aktif dalam bidang keusahawanan. Sebanyak 4 kelompok peserta dipilih melalui pemilihan kertas cadangan dan setiap kelompok dibimbing oleh penasihat yang berpengalaman. Program ini kita tumpukan kepada kelompok wanita di mana sekurang-kurangnya 3 peserta kita beri bantuan meliputi bantuan mesin dan peralatan, bantuan naik taraf premis, kemudian bantuan khusus dan promosi. Untuk sesi kali ini, seramai 4 peserta dipilih melalui beberapa tapisan temuduga dan ujian praktikal. Okey, manfaat yang kita dapat untuk program berkelompok, maksudnya mentor-menti berkelompok bawah tajaan Kedah ini adalah salah satu dia adalah kita akan asah minat, bakat, skill untuk nak menjadi seorang usahawan dan bentuk kita adalah bawah usahawan yang berjaya. Okey, bila usahawan berjaya ini, kalau kita bekerja sendiri, jadi maksud dia pendapatan kita terhad. Tapi kalau kita bekerja berkelompok, pendapatan kita berlipat kali ganda. Memang sangat-sangat membantu sebab kami asas semua suri rumah dan berbisnes daripada rumah. Jadi kami buka spa daripada rumah. Jadi bila Kedah bagi bantuan kat kami peruntukan buka spa ni, kami bersyukur sangat-sangat sebab apa daripada rumah kami dapat buka premis yang besar bernilai RM200,000 dengan equipment yang lengkap dan tunjuk ajar dan mentor. Sebelum kembali ke Angkasa Puri, kami akhiri dengan kemeriahan Bintang Kecil 2022 Zon Semenanjung. Salam keluarga Malaysia. Nama sebenarnya yang ada tu. 2022 Zon Semenanjung. Baik, Angkatan Tentera Malaysia ATM berjaya menggagalkan cubaan 13 pendatang asing tanpa izin parti warga Myanmar masuk ke Malaysia melalui sempadan Malaysia-Thailand. Kesemua parti berkenaan ditahan pasukan peronda di sektor Op Benteng di Bukit Kayu Hitam, Kedah. Dalam kejadian pukul 8 pagi semalam, pasukan peronda yang sedang menjalankan rondaan di kawasan sempadan Malaysia-Thailand telah mengesan pergerakan sekumpulan individu yang mencurigakan. Selepas ditahan, kesemuanya didapati warga Myanmar yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, berumur antara 18 hingga 51 tahun, terdiri daripada 12 lelaki dan seorang wanita. Turut dirampas 7 telefon bimbit, sejumlah wang tunai dan mata wang Malaysia, Myanmar dan Thailand, 10 kad pengenalan warga Myanmar dan 7 beg pakaian. Kesemua parti diserahkan ke Balai Polis Bukit Kayu Hitam untuk tindakan lanjut. Baik, sejumlah RM40 bilion diperuntukkan bagi membina Langkah Suka Village di atas tapak seluas 1,396 hektar di Pulau Langkawi. Mengambil masa antara 15 hingga 20 tahun untuk disiapkan, ia bakal menjadi sebuah bandar pelancongan berteraskan reka bentuk Nusantara dengan elemen ikonik tempatan. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berkata, sebagai perintis kepada projek Wida Langkah Suka itu, fasa pertama dijangka siap pada 2027 dengan 7 komponen dimuatkan. Ia merangkumi pembinaan hotel bertaraf 5 bintang
seperti World Air Race dan High Power Boat Race. Beliau berucap pada Majlis Tanah Projek Langkasuka Village di Langkawi. ...21 buah keluarga di daerah Padang Terap Kedah terima sumbangan berupa barangan makanan dan wang tunai. Sumbangan itu diberikan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazir Khalid berikutan kejadian banjir kilat Jumaat lalu. Ia melibatkan 11 keluarga di Kampung Baru Padang Sanai, 5 keluarga di Kampung Banggol 9, 4 keluarga di Kampung Poka dan sebuah keluarga di Kampung Tanjung. Sumbangan tersebut merupakan tanda simpati Datuk Seri Mazir terhadap penduduk yang ditimpa musibah bencana alam di daerah itu. Beliau berharap penduduk terlibat bertabah di atas ujian yang melanda dan menasihatkan mereka supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini. Sumbangan itu disampaikan oleh Setiausaha Sulit Menteri Pembangunan Luar Bandar Muhammad Jasniza Musni mewakili Datuk Seri Mazir. Baik, pelbagai program secara bersama telah dan bakal dilaksanakan termasuklah pertandingan memancing selepas musim menuai, menjala sukan rakyat dan aktiviti kemasyarakatan melibatkan pelbagai peringkat usia. Ia penting untuk menggerakkan hubungan antara pengurusan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK dan komuniti setempat khususnya di kawasan kampung. Menurut pengerusi JPKK Wang Ulu, Muhammad Rozi Nayan, program yang dilaksanakan boleh memainkan peranannya sebagai penghubung antara komuniti setempat dengan pemimpin negeri bagi menyalurkan permasalahan selain menyampaikan aspirasi kerajaan. Setiap program yang dilaksanakan bertepatan dengan konsep keluarga Malaysia dalam memperkukuhkan perpaduan. Beliau memaklumkannya pada program memancing dan menjala tertutup Dewan Undangan Negeri Bintong di Kampung Wang Ulu Bintong yang dirasmikan Menteri Besar Perlis. Program melibatkan penyertaan 200 orang peserta yang terdiri penduduk setempat kawasan Don Bintong. Baik, 2 bot nelayan asing Vietnam ditahan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Terengganu. Nilai rampasan RM1 juta melibatkan bot dan hasil laut. Bot berkenaan ditahan pada kedudukan lebih kurang 44.5 batu nautika dari Kuala Terengganu ketika rondaan Op Kuala Laut dan Op Naga dilaksanakan. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Negeri Komander Maritim Arifin Ghazali berkata,
Kedua-dua bot ditahan ketika sedang terikat antara satu sama lain pada pukul 4.30 petang semalam. Hasil pemeriksaan, bot dikendalikan 12 kru termasuk Tekong warga Vietnam berusia antara 21 hingga 63 tahun tanpa sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Tekong kedua-dua bot juga gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah dan disyaki telah melakukan aktiviti menangkap ikan secara haram di perairan Malaysia. Kedua-dua bot 12 kru serta hasil tangkapan seterusnya ditahan di bawah Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1959-63. 50 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI melalui projek pertanian organik melibatkan 1,000 komuniti seluruh negara. Ia merupakan salah satu inisiatif bajet 2021 di bawah dana jaminan makanan yang diperuntukkan kepada MAFI. Timbalan Menteri MAFI 2 Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata, projek ini diperkenalkan bagi meningkatkan nilai tambah jualan dengan menerapkan aspek organik dan meningkatkan keupayaan penternak. Veterina Putrajaya dan peserta projek pertanian organik Ternakan Negeri Kelantan. Kerajaan melalui Veterina, kita tetap menyalurkan bantuan-bantuan kepada rakyat di seluruh negara. Dan hari ini di negeri Kelantan yang melibatkan 99 orang penerima-penerima di kategori yang berbagai-bagai lah. Ada bekalan makanan, ada untuk binaan, ada untuk induk, macam-macam lah. Beliau berkata demikian pada pemberita selepas majlis penyerahan bantuan program rezeki ternak unggas dan projek pertanian organik peringkat negeri Kelantan di Pasir Putih. MAFI menerusi Jabatan Perkhidmatan Veterina akan terus menyalurkan khidmat nasihat dan bantuan kepada para penternak dalam meningkatkan kualiti perternakan dalam negara. Banjir kilat di Kampung Ulu Stok Raup seramai 20 orang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS pagi tadi selepas rumah dinaiki air. Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Raup Kapten PA Samasuddin Kambadi berkata sebanyak 5 buah rumah telah dinaiki air pagi tadi. Katanya, Angkatan Pertahanan Awam Raup telah menerima panggilan pada pukul 7.30 pagi tadi. Pihak APM telah bergerak ke lokasi kejadian dan telah berjaya memindahkan mereka terlibat ke Sekolah Kebangsaan SK Ulu Atuk pada pukul 9.13 pagi. Turut terlibat adalah bomba, polis, Jabatan Kemajikan Masyarakat JKM dan Ketua Kampung. Wisma Putra sedang menjejak rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket penipuan kerja di luar negara. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata, setakat semalam 313 individu yang menjadi mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan berjaya diselamatkan dari Kemboja, Laos, Myanmar dan Thailand. Daripada jumlah itu, seramai 255 orang sudah dihantar pulang. Seramai 58 masih dalam tahanan di depo di negara-negara berkaitan. Pada waktu yang sama, kita masih menjejak beberapa lagi rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang atau masih belum dapat diselamatkan. Pokok pangkalnya kita akan cuba menyelamatkan semua dan tak seorang pun akan kita biarkan tertinggal di sana. Tambah beliau, walaupun jumlah laporan berkaitan isu itu semakin berkurangan, namun usaha masih diteruskan bagi memastikan tiada lagi rakyat Malaysia ditahan. Beliau berkata demikian di Kuantan. Baik, senarai calon Perikatan Nasional yang akan bertanding pada PRU15 di semua 14 kawasan Parlimen Kelantan akan diumumkan pada 3 November depan. Pengarah Pilihan Raya PN Kelantan, Zulkifli Mahmud berkata, pelancaran jentera PN juga akan turut dilakukan pada tarikh yang sama. Bekas aduan Pulai Condong itu berkata, bagi menghadapi PRU15, pihaknya akan menggerakkan 27,200 jentera parti yang akan memainkan peranan sepanjang tempoh berkempen. Menurut Zulkifli, kempen secara bersemuka menjadi tunjang utama dalam meraih sokongan pengundi selain menggunakan medium media sosial. Beliau berkata demikian ketika melancarkan bilik gerakan media PN Kelantan di Kota Baru. Berdasarkan data Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga Mei
tahun ini, terdapat seramai 1.4 juta pengundi di Kelantan. Perlumbaan berbasikal lebuh raya anjuran Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Malaysia MAKSAK mendapat sambutan menggalakkan. Kejohanan edisi pertama itu merekodkan sejumlah 144 penyertaan pelumba melibatkan 12 pasukan. Dalam kejohanan tersebut, pelumba Majlis Sukan Angkatan Tentera Malaysia ATM Muhammad Harif Saleh menepati ramalan muncul juara bagi acara tumpuan kriterium lelaki terbuka selepas menamatkan kayuhan sejauh 34.4 km pada cuaca hujan dengan catatan masa 50 minit 32.551 saat. Manakala juara keseluruhan menjadi milik Majlis Sukan Polis Diraja Malaysia PDRM yang cemerlang mendominasikan podium bagi setiap acara di pertandingkan. Dalam sukan berbasikal MAKSAK ini amat teruja dengan kemenangan ini dan pasukan kami dengan semangat SPD Corp yang ada telah mengungguli sukan ini. Dalam pada itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu Datuk Tengku Farouk Hussein Tengku Abdul Jalil memaklumkan bahawa Terengganu selaku tuan rumah menerima maklum bala positif daripada MAKSAK selaku pemegang taruh utama untuk sekali lagi menjadi tuan rumah pada edisi seterusnya. Jadilah kita harapkan penganjuran yang akan datang akan lebih mantap lagi dan kita dapat lagi penyertaan yang lebih ramai menerusi banyak lagi acara-acara selain daripada 3 yang kita tawarkan pada buat kali pertama ini. Baik, banjir kilat di beberapa kawasan di Durian Tunggal, Melaka yang berlaku malam tadi mulai surut. Bagaimanapun, masih terdapat penduduk terjejas yang menetap di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Setakat pukul 12.30 hari, Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Melaka dalam kenyataan memaklumkan jumlah keseluruhan penduduk terjejas adalah 57 penduduk daripada 15 keluarga. Antara kampung yang terlibat adalah Kampung Gadik, Kampung Punggur, Kampung Bukit Tambun dan Kampung Bukit Balai. Bagi penduduk mereka turut mengharapkan tindakan segera diambil bagi menangani masalah banjir kilat. Kita masuk. Lepas tu pukul dalam pukul 8.48 macam tu, kita orang berpindah ke Jeprun Durian Tunggal. Kita orang set up barang apa semua dekat situ. Badan-badan NGO adalah yang datang untuk bantu buka kemah apa semua. Bila pukul 9.43 tu, akak balik sekali lagi untuk ambil barang yang ada yang tertinggal, barang-barang penting yang ada tertinggal. Rumah akak tu dah naik sampai paras pinggang. So kita duduk kat situ, lepas tu ada penambahan keluarga apa semua. So tempat tu terlalu agak sesak dengan orang kan. So dia orang cakap suruh kita pindahlah dekat sekolah. Katanya kawasan rumah yang berdekatan dengan sungai menjadi punca air naik dengan cepat selepas kira-kira sejam hujan lebat tanpa henti. Karya saluran industri kreatif. Manakah yang bakal dinobatkan terbaik di kalangan yang terbaik? Saksikan Anugerah Sri Angkasa 2022 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada 29 dan 30 Oktober 2022. Saksikan secara langsung di TV2. Anugerah Sri Angkasa, Kemuncak Kecemerlangan. Baik saudara, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS menyasarkan 30,000 pengunjung sempena program eksplorasi komuniti kreatif keluarga Malaysia Ekspresi at FINAS. Program yang julung kali diadakan itu bertujuan merakyatkan seni selain mengembling kerjasama antara penggiat industri. Jelas pengerusinya Datuk Seri Zurainah Musa, program yang berlangsung sehingga esok itu bagi meneroka potensi dan menjana bakat baharu menerusi sinergi dua hala antara penggiat masyarakat dan agensi.
merakyatkan Finas, merakyatkan industri kreatif ini. Itulah matlamat utamanya. Dan kita ingin menjanakan jaringan sinergi yang kuat di antara Finas, agensi kerajaan bersama penggiat industri kreatif ini. Ini mustahak. Kita nak adakan komunikasi dua hala. Beliau berkata demikian dalam program Ekspresi at Finas turut diadakan sesi uji bakat bersama syarikat produksi, uji bakat sore latar, sesi tayangan dan apresiasi filem tempatan serta persembahan penggiat industri kreatif dan komuniti. Pengunjung yang bertuah juga berpeluang membawa pulang sebuah Proton Saga. Pelbagai produk tempatan ditawarkan menerusi 37 reruai selain tawaran diskaun kompaun sehingga 80% oleh Majlis Pembandaran Ampang Jaya. Khidmat bas juga disediakan buat pengunjung di sekitar melawati. Sementara itu, Finas sedang memperhalusi kerjasama dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi memperuntukkan sebilangan rumah kos rendah untuk penggiat seni veteran yang memerlukan. Walaupun perkara itu masih di peringkat awal, Datuk Seri Zuraina optimis ia dapat direalisasikan tanpa mengenepikan keperluan masyarakat yang turut memohon kemudahan tersebut. Sekarang ni Finas juga sedang bekerjasama dengan DBKL untuk mendapatkan allocation lah untuk rumah-rumah prihatin, rumah-rumah PPR, rumah-rumah perumahan awam. Kita cuba untuk mendapatkan perumahan ini terutama sekali untuk veteran-veteran, artis-artis veteran, artis-artis yang memerlukan bantuan perumahan. Kita sedang bekerjasama, sedang cuba untuk berbincang bagaimana Finas boleh membantu mereka melalui DBKL. Beliau berkata demikian dalam program eksplorasi komuniti kreatif keluarga Malaysia Ekspresi at Finas. Program sehingga esok itu bagi meneroka potensi serta menjana bakat baharu menerusi sinergi dua hala antara penggiat masyarakat dan agensi. Baik, aktiviti mengumpul dana perlu diteruskan bagi memastikan kebajikan ahli Persatuan Veteran RTM PVRTM. Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin bertitah hasil sumbangan warjar dimanfaat sebaiknya untuk membantu ahli yang memerlukan. Baginda yang juga Penaung Diraja PVRTM bertitah penganjuran pelbagai program mencari dana dapat membantu menampung keperluan berikutan pertambahan ahli yang berterusan. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada PVRTM yang menganjurkan program amal sendiri bagi membantu ahli-ahli yang kurang bernasib baik. Selaku penaung persatuan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah sudi hadir serta membantu dan menjayakan majlis pada malam ini. Kepada PVRTM, teruskanlah usaha menyantuni para ahli dan kepada penyumbang, teruskanlah menyokong semoga sumbangan dan jasa baik anda semua mendapat balasan yang setimpal dan diberkati. Tengku Permaisuri Nur Rashikin bertitah dalam program amal The Cloth Concert anjuran PVRTM Putrajaya. Konsert menggabungkan persembahan penyanyi popular tempatan dengan pentunjukan fashion berasaskan tekstil tradisional merangkumi songket, batik dan tenun. Baik, sukan melibatkan aksi final Piala AFC di Stadium Nasional Bukit Jadil malam tadi. Ketua Jurulatih KL City FC, Boyan Hoda akui kesilapan penjaga gol ketika jaringan pertama klub Al-Sib menjadi titik peralihan kepada kekalahan 0-3 pada saingan tersebut. Jelas beliau, Al-Sib sebagai pasukan yang berkualiti dan kesilapan penjaga gol Kevin Ray Mendoza adalah suatu yang jarang berlaku. And if you remember, somewhere in 5th minute, I think we have chance that we didn't score. Their goalkeeper saved. So this is. If we score this first goal, maybe game will be different. And also in second half, the moment when maybe you can come back and score goal, their goalkeeper again, we have good chance, but goalkeeper saved. So.
Pada aksi final tersebut, impian KL City FC menjulang gelaran Piala AFC buat kali pertama lebur apabila tunduk kepada kehebatan klub dari Oman tersebut. Kekalahan itu menyaksikan skuad kendalian Boyan Hodak gagal mengikut jejak langkah JDT yang muncul juara pada edisi 2015. Sebelum ini, selaku juara, Al-Sib membawa pulang habuan berjumlah $1.5 juta Amerika, manakala KL City pula membawa pulang $750,000 Amerika selaku naib juara. Saingan Perlumbaan Asia Talent Cup ATC, Lagu Negaraku berkumandang di litar antarabangsa Sepang SIC apabila pelumba dalam pembikinan Muhammad Hakim Danish Ramli berjaya meraih tempat pertama dalam perlumbaan kedua hari ini. Kejayaan itu membolehkan pelumba berusia 15 tahun itu menebus kekecewaannya apabila terjatuh pada perlumbaan satu semalam. Dalam aksi hari ini, Muhammad Hakim bangkit menahan kesakitan dengan mempamerkan tunggangan hebat untuk meraih kedudukan teratas podium di laman sendiri selepas mencatat masa 33 minit 17.911 saat. Tempat kedua disambar pelumba Indonesia Veda Ega Pratama yang ketinggalan 0.047 saat, manakala Shia Ezawa dari Jepun ketiga selepas merekodkan 33 minit 19.250 saat. Kemenangan itu menyaksikan Hakim kini kembali mendahului carta keseluruhan pelumba dengan 151 mata berkebolehan tinggi mata di depan Ezawa, manakala Ganmi di kedudukan ketiga 116 mata. Kejohanan Hoki Antarabangsa Piala Sultan Johor 2022 bawah 21 tahun. Saingan merebut kejuaraan kini dibawakan kembali setelah 2 tahun terhenti. Dengan penyertaan 6 negara, Malaysia, Great Britain, Australia, India, Jepun dan Afrika Selatan. Nantikan aksinya dalam memburu piala berprestij. Dibawakan sepanjang 22 hingga 29 Oktober ini. Hanya di RTM. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Alif Ashraf Kamano. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.